Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat pada muka surat 65 perihal ajaran Al-Quran dan Sunnah, bersambungan daripada jangan membuat bid'ah dalam agama, muka surat 65. Ila an qal, maka barang siapa yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan bersungguh-sungguh dan tidak berusaha sedaya upaya untuk menuruti ajaran Rasulullah SAW, padahal dia mengaku diri akan ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jangan memberikan perhatian kepadanya dan jangan terpengaruh dengan kata-katanya, walaupun dia boleh terbang di udara atau berjalan di atas air, ataupun tergulung baginya jarak yang jauh atau berlaku di tangannya hal-hal yang luar biasa, sebab perkara-perkara serupa itu boleh berlaku juga pada konco-konco syaitan, para ahli sihir dan kahin-kahin, tukang tilik dan ahli nujum dan selain mereka dari golongan orang-orang yang sesat. Tidak hairan kalau semua itu adalah semacam istidraj, iaitu ujian palsu dan pengeliruan daripada boleh dikatakan sebagai karamah dan penyokong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tiada disertakan pada orang-orang itu semacam istiqamah, iaitu kelurusan diri, dan pada siapa yang berlaku hal-hal yang semacam ini. Orang yang terpedaya ini dan semua orang yang semisal dengan mereka, sebenarnya mereka mengelirukan manusia yang sesat dan rendah budinya yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ragu dan syak. Adapun yang mempunyai akal yang waras dan otak yang cerdas, mereka telah maklum bahawa adanya perbezaan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara kaum mukminin adalah tergantung kepada perbezaan teguh lemahnya penurutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya selama penurutannya lebih sempurna, maka selama itulah pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih kukuh dan kemakrifatannya lebih teguh. Sekali peristiwa Abu Yazid Al-Bistami bermaksud hendak menziarahi seorang yang dihebohkan sebagai seorang wali, maka Abu Yazid pun menunggunya di masjid. Ketika orang itu datang, tiba-tiba terasa hidungnya tersumbat dengan, ingus pekat, lalu dihembuskannya ingus itu pada tembok masjid. Begitu dilihatnya perilaku orang itu, Abu Yazid pun keluar dari masjid itu, tidak jadi menemuinya. Bila ditanya orang, Abu Yazid menjawab, bagaimana boleh dipercayakan orang dengan rahsia-rahsia Allah kalau dia tidak tahu memelihara tentang adab-adab syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Al-Junaid rahimahullah, semua jalan-jalan akan tertutup melainkan sesiapa yang menjejaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, tiada yang dapat membantu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan tiada yang boleh menunjuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada bekalan melainkan takwa, dan tiada amalan kecuali sanggup bersabar ke atasnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dihadirkan pada majlis pada pagi ini
yang mana kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah kekanda kita akhina Ustaz Hafiz bin Muhammad Yusuf bin Haji Yusuf telah rasanya insya-Allah telah selamat sampai di kota Madinah, dan pastinya beliau akan mendoakan kepada kita, dan pastinya beliau akan menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendapat keuntungan untuk berziarah kepada Rasulullah, dipilih untuk menjadi tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetamunya Allah, dan yang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita beruntung untuk ini mempunyai hubungan dengan beliau, yang mana apabila kita berada di dalam hati beliau dan beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke sana, insya-Allah segala doa yang beliau panjatkan, insya-Allah kita juga akan mendapat keberkatan daripada akhina Ustaz Hafiz bin Muhammad Yusuf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima ziarahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. La ilaha illallah. Naam, kita masih lagi berada dalam perbahasan perihal Al-Quran, ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan di bawah tajuk perihal Al-Quran dan Sunnah, Imam Haddad mengingatkan kita tentang berjaga-jaga tentang membuat bid'ah dalam agama. Dan kita sebutkan tentang pembahagian daripada bid'ah, iaitu bid'ah itu ada 3 macam, iaitu bid'ah hasanah, ada bid'ah yang tercela berdasarkan daripada pengamalan ataupun apa yang disampaikan oleh ahli tasawuf, ataupun ada juga yang disebutkan tentang bid'ah secara mutlak. Dan kita bahaskan ini perkara-perkara yang diadakan oleh para imam ataupun para khulafa, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, yang mana menerangkan bahawa bid'ah itu bukan hanya ianya bukan satu perkataan yang umum, walaupun seperti yang disebutkan dalam hadis, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Walaupun secara zahirnya nampak macam bunyi hadis itu adalah umum, akan tetapi ianya adalah dikhususkan dengan nas-nas yang lain, dan juga dikhususkan dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yakni mengumpulkan Al-Quran itu di dalam satu mushaf, seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, mengumpulkan sahabat-sahabat untuk salat tarawih di belakang satu imam, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan untuk mengadakan 2 azan pada hari Jumaat, dan juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan memerangi orang-orang yang menderhaka, iaitu tidak mengikut daripada apa yang diputuskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wa hakadha. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan betapa pentingnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kerana Al-Quran ini bukan mudah untuk difahami oleh semua orang. Al-Quran ini bukan mudah untuk difahami oleh semua orang. La ilaha illallah. Kita sebutkan bahawa orang yang mendakwa membela Al-Quran dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa merujuk pada pendapat para ulama, maka pada hakikatnya mereka ini seakan-akan menentang daripada Al-Quran, seakan-akan menentang daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak mengambil tunjuk ajar daripada Al-Quran, yang Quran sendiri yang mengajak kita untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu, yang pakar dalam bidangnya, kalau kamu tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Maka kita yang tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, tidak mempunyai ilmu-ilmu yang terkait dengan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mengikuti daripada para salihin. Kita sebutkan tentang contoh-contoh daripada Al-Quran pada pengajian yang lalu, iaitu orang yang tidak memahami daripada sebahagian perkataan ataupun sebahagian huruf daripada Al-Quran,
sehingga kefahaman mereka itu lari daripada maksud sebenar yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau satu perkataan, iaitu satu huruf ataupun satu kalimah, satu perkataan, satu huruf ataupun satu kalimah itu boleh membawa maksud, melarikan maksud sebenar, apatah lagi kalau orang itu salah faham satu ayat ataupun salah faham satu surah dan sebagainya. Sehingga terkadang perkara-perkara furu', perkara-perkara fiqh mempunyai khilaf dan sebagainya. Begitu juga ada juga yang salah dalam memahami akidah, seperti sebahagian daripada golongan yang disebutkan dengan golongan Al-Qadariyah, Jabariyah ataupun Al-Jahmiyah dan sebagainya, yang mana mereka mengatakan ataupun menganggap kita ni sebagai robot, tiada pilihan langsung. Seakan-akan perkara yang salah itu juga dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Maka ini merupakan contoh-contoh daripada kefahaman orang-orang yang tidak benar kefahaman mereka terhadap Al-Quran dan terhadap As-Sunnah. Nah, begitu juga terdapat ayat-ayat yang seharusnya ditujukan kepada orang kafir, akan tetapi disebabkan kesalahfahaman mereka terhadap nas-nas Al-Quran, maka ditujukan ayat-ayat yang sepatutnya ditujukan kepada orang kafir, ditujukan kepada orang Islam. Jadi apabila ditujukan ayat-ayat tersebut kepada orang Islam, seakan-akan mereka telah menuduh orang Islam itu terkeluar daripada agama Islam, sehingga dihalalkan, yakni pada pendapat mereka adalah halal untuk membunuh atau untuk memerangi orang-orang yang pada tanggapan mereka itu telah terkeluar daripada agama Islam, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Dan ini yang berlaku kepada sebahagian daripada ekstremis ataupun penganut Islam yang yakni kefahaman mereka itu melampau, sehingga mereka menghalalkan daripada darah orang Islam itu sendiri, wal iyad billahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Naam. Nah, maka perbezaan dalam cara untuk memahami syariah itu memang ada selagi mana ia berada dalam batasan syariah. Iaitu terkadang ada selisih faham dalam bahagian akidah, terkadang ada selisih faham dalam bahagian fiqh dan sebagainya. Itu dibenarkan selagi mana ianya merupakan ilmu-ilmu yang diambil ilmu dan kefahaman tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengambil kefahaman itu daripada logik akal sendiri, maka waliyadzubillah, maka itu yang membahayakan, sehingga seseorang itu sanggup mengkafirkan orang yang sebenarnya Islam, orang yang Islam, sehingga mereka itu dikafirkan dan diperangi ataupun dibunuh, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Begitu juga timbul pada waktu sekarang ni ramai orang-orang yang salah faham daripada syariah, salah faham daripada erti kata bid'ah, sehingga orang yang menziarah kubur dianggap sebagai orang yang menyembah kubur. Orang yang bertawassul dianggap yakni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tidak faham maksud tawassul ataupun maksud tabarruk dengan erti kata sebenar. La ilaha illallah. Maka membuat tuduhan tanpa asal usul, yakni ia merupakan satu perkara yang buruk, yakni fitnah itu merupakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, yakni memfitnah seseorang itu lebih buruk daripada membunuh, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Maka Imam Haddad membahaskan perkara-perkara yang terkait dengan bid'ah ini agar supaya difahami dan agar supaya kita tidak sewenang-wenangnya menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan pendapat orang lain. Mungkin orang itu salah dan pada waktu yang sama ada kemungkinan juga kita salah. Walaupun pada tanggapan kita, yakni pendapat imam mazhab kita itu adalah yang betul, tapi maksudnya kita hormati juga pendapat orang lain, tidak sewenang-wenangnya kita menyalahkan ataupun waliyadzubillah apatah lagi yang lebih teruk daripada itu. Maka seseorang itu mengikuti daripada syariah di dalam Al-Quran, melalui Al-Quran dan Sunnah itu adalah selagi mana ianya diambil dengan kefahaman yang benar daripada ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana daripada segi akidah ahli sunnah wal jamaah mengambil kefahamannya daripada Abu Hasan Al-Ash'ari dan ataupun Abu Mansur Al-Maturidi, bersama-sama dengan mazhab imam-imam fiqh, yang mana kalau nak ikutkan pada awalnya imam-imam yang mampu untuk mengambil
hukum hakam daripada Al-Quran dan Sunnah ini ramai, akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud diterima itu yang Allah inginkan, yang Allah berkehendak agar supaya ianya kekal, itu hanyalah 4 sehingga zaman sekarang, iaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun selain mereka ada ramai daripada ulama-ulama yang hebat-hebat, ulama daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi yakni Allah tidak berkehendak agar mazhab-mazhab mereka itu kekal. Maka yang kekal ini apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikekalkan. Nah, dan di samping memegang daripada Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber menjatuhkan hukum ataupun meletakkan sesuatu hukum dalam agama Islam itu berpandukan daripada ijma' para ulama, iaitu persetujuan pendapat para ulama, dan juga qiyas yang dilakukan untuk memahami daripada asy-syariah. Kemudian Al-Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan bahawa dampingkan diri dengan orang-orang yang berilmu, dan ketahuilah bahawasanya bukan semua orang yang mampu mendedahkan segenap urusannya yang terjadi pada lahirnya dan batinnya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kecuali hal ini terkhusus bagi para ulama yang teguh perjalanannya. Maka jika anda tidak terdaya melakukan sesuatu seperti itu, hendaklah anda kembali kepada siapa yang disuruh Allah untuk kembali dan berdampingkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah kepada ahli-ahli ilmu pengetahuan jika kamu tiada mengetahui. Ahli zikir yang tersebut di dalam ayat tadi ialah para ulama, iaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tentang agama Allah. Kemudian mereka mengamalkan pula dengan ilmunya semata-mata kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu berzuhud pada mata benda dunia, yang tiada akan melalaikan mereka perniagaan dan perjualbelian daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang juga sebagai da'i-da'i ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhatian, yang terkasyaf, iaitu terdedah pada mereka bermacam-macam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Memang agak sukar sekali mencari orang yang dapat memenuhi kategori ini, sehingga ramai ahli-ahli agama yang terulung mengatakan bahawa orang yang menempati sifat ini sudah tidak ada lagi. Bahkan mereka itu ada di antara kita. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menutup mereka dengan tabir kemuliaan dan menyelubungi mereka dengan benteng persembunyian disebabkan kelalaian orang-orang yang khusus dan ketiada perhatian oleh orang-orang awam. Barang siapa yang mencari mereka dengan benar, insya-Allah tiada susah untuk menemui seorang daripada mereka, sebab kebenaran itu umpama pedang yang tajam, bila ditetapkannya pada sesuatu, nescaya ia akan memotongnya. Dan bumi ini pun tidak akan sepi dari seorang yang mendirikan bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah." Akan tetap berkekalan segolongan dari umatku yang berdiri di atas kebenaran, tiada akan membahayakan mereka bila mereka ditentang orang sehinggalah datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari kiamat. Mereka itulah bintang-bintang bumi dan para pemikul amanah serta para peganti nabi yang terpilih ataupun pewaris nabi yang terpilih. Mereka itulah sebenarnya para pewaris nabi-nabi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Mereka itulah Hizbullah, iaitu parti Allah. Dan ingatlah bahawa parti Allah itu itulah yang akan diberikan kemenangan. Naam, dalam perbahasan ini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad selepas mengatakan bahawa rujukan utama orang Islam iaitu memegang daripada Al-Quran dan Sunnah, yang mana Al-Quran dan Sunnah ini merupakan dua rujukan yang suci, merupakan dua rujukan yang sempurna, yang tiada kecacatan padanya, yang tiada kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan di antaranya atau padanya, wala kesamaran padanya.
Nabi SAW bersabda di dalam hadis, laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kamu atas jalan yang terang, yakni hukum hakamnya terang, syariatnya terang, panduannya terang. Malam pun macam siang, yakni nak mengatakan betapa jelas penerangan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap agama Islam ini, maka disebutkan lailuha kanahariha, malamnya seperti siang hari. Yakni tidak ada perkara yang tidak jelas yang mana yang perlu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah dijelaskan. Tiada yang tergelincir dari yang terang ini kecuali yang binasa. La ilaha illallah. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, erti katanya lebih kurang tidak ada perkara-perkara yang baik ataupun yang benar kecuali kesemuanya telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada perkara yang buruk yang akan mendatangkan kerosakan ataupun yang akan mendatangkan kecelakaan kepada umat manusia, melainkan telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita mempunyai agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Yakni segala perkara yang baik itu segalanya telah sempurna dikhabarkan kepada kita, dan segala perkara yang buruk itu semuanya telah sempurna dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan tetapi kesempurnaan agama, keterangan agama yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ianya daripada segi wahyu daripada Allah di dalam Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterangan itu hanya jelas, hanya dapat dilihat oleh ahli-ahlinya. Yakni bermakna tidak semua orang yang dapat memahami daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu secara jelas, kecuali orang-orang yang ahli, kecuali orang-orang yang pakar dalam bidang Al-Quran, pakar dalam bidang sunnah Nabi SAW, mempelajari daripada ilmu-ilmu ataupun daripada cabang-cabang agama, perkara-perkara yang terkait dengan Al-Quran, perkara-perkara yang terkait dengan As-Sunnah Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang mengkaji daripada Al-Quran, yang mempelajari, yang duduk bersama ahli-ahlinya, para ulama yang mempunyai ilmu yang bersambung sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan tadi, yakni ilmu ini bukan hanya ilmunya sahaja, bahkan cara untuk memahami daripada ilmu tersebut, kaifiyah bagaimana sesuatu ilmu itu harus difahami, itu juga diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat yang ditinggalkan Rasulullah ini yang jelas adalah jelas bagi orang-orang yang mempelajari daripada ilmu-ilmu tersebut. Adapun orang-orang yang tidak mempelajari daripada ilmu itu perlu mendapatkan penjelasan daripada ahli-ahlinya, daripada para ulama'nya, yang mana mereka itu mengambil daripada ulama' sebelum mereka mengambil daripada ulama' sebelum mereka, sehingga para tabi'in mengambil daripada tabi'in, dan tabi'in mengambil daripada sahabat Nabi, yang mana mereka mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik al-muallim, sebaik-baik guru. La ilaha illallah. Dan kalau kita membaca sebagai contoh di dalam Al-Quran, ada kalanya perintah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan ataupun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ada yang membawa maksud wajib, iaitu bila perkataan itu mengandungi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, terkadang ianya bermaksud wajib. Ianya bermaksud wajib. Kalau tak buat maka berdosa, sebab ianya perkara yang wajib dibuat. Ada juga apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah di dalam Al-Quran, ianya adalah sebagai satu sunnah, yakni kalau tak buat tidak berdosa, tapi rugi, tak dapat pahala, rugi, tak dapat cahaya amalan sunnah, rugi, tidak mendapat peluang untuk mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap sunnah Nabi SAW itu akan mendatangkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ada juga perintah di dalam Al-Quran yang mana ianya bukan wajib, ianya bukan sunnah, tapi hanya untuk memberitahu bahawa ianya adalah perkara yang mubah, yang dibolehkan, yang harus. Iaitu kalau buat tidak ada pahala, kalau buat dan tak buat tak ada pahala, tak ada dosa. Ini perkara yang harus. Jadi selepas mengetahui bahawa di dalam Al-Quran ini ada perintah-perintah yang mana perintah itu terkadang ada mengandungi wajib, kadang-kadang perintah itu adalah sunnah, kadang-kadang perintah itu adalah mubah. Adakah kita ni, kalau kita tanya diri kita sendiri, adakah kita mampu untuk membezakan? Yang ni kalau kita baca Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu sirahnya, bentuk lafaz ayat tu seakan-akan merupakan perintah ataupun permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh. Maka tidak semua orang yang mampu untuk mengetahui perbezaan tersebut kecuali orang-orang yang memahami daripada bahasa Arab, kecuali orang-orang yang mengetahui daripada hukum hakam ataupun cabang-cabang agama yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah selesai, yakni daripada tahallul, yakni contohnya kamu menunaikan haji, dah pakai ihram semua, dah habis tahallul, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu selesai daripada tahallul, selesai daripada ibadah haji, fastadu, ni dah habis daripada pantang larang ihram, maka berburulah kamu. Yakni perintah, ianya merupakan satu perintah daripada Allah, fastadu, hendaklah kamu berburu, maka kalau ianya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perlulah kita lakukan. Tapi pernah tak kita lihat orang-orang yang selesai menunaikan haji terus ambil pistol, ambil anak panah ataupun ambil tombak untuk nak pergi berburu? La, itu bukan yang dimaksudkan dengan iaitu perintah di sini hanyalah untuk memberitahu bahawa selepas kamu habis daripada tahallul, maka kamu boleh melakukan apa sahaja, dan antara perkara yang kamu boleh lakukan adalah untuk berburu. Maka ianya bukan satu perintah untuk menunjukkan wajib untuk berburu, bukan satu perintah untuk menunjukkan sunnah untuk kamu berburu selepas menunaikan haji. Bahkan ianya hanya menceritakan bahawa yakni selepas tu kamu dah boleh buat apa yang kamu nak buat. Antara perkara yang boleh kamu lakukan adalah untuk berburu. La ilaha illallah. Dan ada kalanya pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, iaitu Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, tapi perintahnya itu hanyalah untuk menunjukkan ianya sunnah. Apa contohnya? Contohnya kita selalu dengar, ataupun kaum ayah-ayah biasanya dengar sewaktu menghadiri daripada solat Jumaat, dibacakan ayat wa idza qudiyatis salatu, ataupun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai menunaikan solat, iaitu solat Jumaat, maka bertibaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tahu berusaha untuk mencari rezeki ini adalah satu perkara yang sunnah, wasilah sebagai asbab untuk kita mendapat rezeki yang halal dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali pada hal-hal yang wajib, yakni kalau kita berkahwin, sebagai contoh, kita wajib berikan nafkah untuk ahli keluarga dan sebagainya, maka tatkala itu wajib. Tapi kalau kita single, bujang, kita rasa kita boleh hidup dalam keadaan mujahadah, zuhud, tanpa ada keperluan dunia, maka kalau kita rasa okey, tak bekerja, tak jadi masalah. Seperti Ashabus Suffah, sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka ingin berada di samping Rasulullah SAW, yang ingin mendampingi baginda SAW siang dan malam, sentiasa menunggu untuk melihat wajah baginda, sentiasa menunggu untuk melihat cahaya yang berada di tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa menunggu untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa bersedia untuk melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk Ashabus Suffah itu yang sanggup yakni meninggalkan daripada perkara-perkara dunia, bersabar dengan yakni apa sahaja yang ada, yakni tanpa berusaha untuk mencari daripada perkara-perkara dunia, maka untuk mereka itu tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab mereka tak ada tanggungan sehingga mewajibkan mereka untuk mencari nafkah. Seperti yang kita selalu dengar kisah tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni terkadang beliau sehingga kelaparan dan yang menyebabkan dia pingsan. Kerana apa? Kerana memang dia
yakni telah memberikan segala waktunya itu untuk berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dihafal daripada hadis-hadis Nabi. Dikatakan bahawa tidak ada orang yang lebih banyak menghafal hadis melainkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun sahabat-sahabat lain, mereka mungkin meriwayatkan lebih daripada Abu Hurairah, akan tetapi kerana mereka menulis daripada hadis-hadis Nabi. Adapun Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kerana beliau menghafal, maka beliau merupakan orang yang paling banyak menghafal ataupun meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, nak ceritakan bahawa mencari rezeki itu merupakan satu perkara yang sunnah, kecuali bagi mereka-mereka yang mempunyai tanggungan yang menyebabkan mencari rezeki itu adalah wajib bagi mereka. Maka di sini juga kita takkan faham bahawa ayat Al-Quran ini menunjukkan sama ada ianya wajib ataupun sunnah ataupun harus, kecuali apabila diterangkan oleh para ulama. Kalau kita sendiri buka Quran, baca, kita tak mungkin akan dapat memahami daripada perbezaan-perbezaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu. La ilaha illallah. Adakah ianya bermakna kalau kita tak makan, kita tak minum, kita akan berdosa? La. Yakni makan dan minum ini merupakan perintah, tapi ianya bukanlah wajib ataupun bukan sunnah, akan tapi ianya perkara yang harus. Ianya perkara yang mubah. Yakni makan, ianya bukan satu perkara yang mubah. Akan tetapi kalau perkara-perkara yang mubah ini diniatkan, disertakan dengan niat-niat yang baik, maka ianya menjadi ibadah kepada seseorang. Sebagai contoh, dia niat makan kerana dia ingin mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah di dalam Al-Quran adalah makan dan minum. Maka dia makan dan minum kerana nak taat perintah Allah. Dia makan dan minum kerana nak jaga amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh badannya ini diamanahkan oleh Allah, maka dia jaga dengan memakan daripada makanan-makanan yang halal, makan daripada makanan-makanan yang barakah, yang baik, yang mendatangkan manfaat bagi tubuh badannya. Dia makan untuk mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan kerana niat untuk menguatkan tubuh badannya agar supaya dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia dapat menunaikan ibadah-ibadah yang difardukan dan disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia dapat mendatangkan manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang berada di sekelilingnya dengan adanya tenaga daripada makan dan minum tersebut. Maka makan dan minum ini pada asalnya ini adalah harus, kecuali kalau seseorang itu menambahkan, memperbanyakkan daripada niat-niat yang baik, maka makan dan minum itu juga akan dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah kamu dan jangan kamu membazir. Maka dalam satu ayat ini, satu perenggan, satu ayat ini, Allah sebut makan dan minum dan jangan membazir. Maka para ulama mengatakan bahawa makan dan minum ini hukumnya adalah harus, akan tetapi jangan membazir itu hukumnya adalah wajib. Sehingga kalau seseorang itu membazir dalam pemakanannya, membazir dalam perkara-perkara yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan berdosa. La ilaha illallah. Naam. Dan kalau kita lihat balik, perkara yang paling berat, yang paling bahaya untuk dibazirkan adalah umur kita. Umur kita merupakan satu nikmat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap saat itu boleh menjadi asbab kejayaan seseorang. Begitu juga satu saat ataupun satu nafas itu boleh menjadikan asbab kecelakaan seseorang. Maka seseorang itu apabila dia sentiasa berada di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa taala, maka saat Allah membuka pintu rahmatnya, maka dia berada di hadapan pintu itu, sekaligus dia akan dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana satu saat itu dia berada di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika pintu rahmat Allah itu dibuka. Akan tetapi nak dapat peluang itu kena ada queue. Macam kalau orang kat dunia ni, contohnya nak beli barang baru, kena queue, ataupun dia punya Allahumma salli ala Muhammad, launching dia,
Bila dia launch satu-satu produk, untuk nak dapat produk tu cepat, kena queue. Macam tu juga nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sentiasa sibukkan diri kita itu dengan ketaatan, sehingga apabila tiba waktu dibuka pintu rahmat itu, kita sudah berada di sana untuk menerima daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah salat, dan juga keluarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini perintah, dan perintah di sini mengandungi daripada perkara yang wajib, iaitu wajib untuk kita mendirikan salat. Bukan hanya sembahyang untuk melepaskan tanggungjawab, akan tetapi menyempurnakan salat itu, iaitu menyempurnakan daripada segala perkara-perkara yang fardu, menyempurnakannya dengan melakukan perkara-perkara yang sunat sebelum, sewaktu dan selepas as-salah. Begitu juga wa'atau zakah, dan mengeluarkan zakat. Maka tidak semua orang yang mengetahui perbezaan hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau orang tu nak kata, khalas aku rujuk saja Al-Quran, aku tak nak refer kepada orang alim, aku tak nak bergantung kepada pendapat mana-mana ulama', mana-mana ustaz, mana-mana pada para guru-guru ataupun masyayikh, aku nak rujuk kepada Quran sahaja, buka translation dah cukup. Maka orang seperti ini membahayakan. Orang ini membahayakan diri dia, bahkan dia membahayakan orang lain. La ilaha illallah. Walaupun pada segi zahirnya apa yang dicakap itu seakan-akan satu kebenaran. Khalas, aku nak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sahaja. Akan tetapi di belakangnya itu seakan-akan ada niat yang buruk. Kalimatu haqqin uridu bihal batil. Kalimat betul tapi maksudnya salah. Kalau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa mempunyai alat-alat untuk memahaminya, bagaimana mungkin dia dapat faham daripada Al-Quran tersebut? Maka sebab itu perlu seseorang itu merujuk kepada para ulama', orang-orang yang telah memahami, mempelajari daripada cabang-cabang ilmu agama, orang-orang yang telah tekun dan mahir dalam memahami dan mendalami daripada ilmu-ilmu agama. Bahkan mereka telah menggunakan seluruh kehidupan mereka itu daripada kecil sehingga besar, sehingga mereka menjadi seorang alim yang diiktiraf oleh ulama'-ulama' di zamannya ataupun guru-gurunya, sehingga mereka ada sijil, ada keizinan untuk yakni memberikan hukum hakam ataupun bercakap tentang hukum hakam agama. La ilaha illallah. Naam. Ada golongan di zaman kita ini yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sahaja tanpa berpegang kepada pendapat para ulama', sehingga seperti yang kita cakapkan tadi, dia cakap apa? Apabila turun daripada ayat Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim, wahai para nabi, hendaklah kamu berperang kepada orang-orang kafir dan berperang kepada orang-orang munafiqin, dan bersikap kasarlah kamu kepada mereka. Jadi orang-orang yang tak faham ayat ini, maka dikata, Allah perintahkan nabi-nabi untuk memerangi setiap orang kafir, setiap orang munafik, dan bersikap keras terhadap mereka. Khalas, aku berkasar dengan orang-orang kafir. Semua orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi ni aku perang, tanpa mereka mengetahui bahawa orang-orang kafir ni ada perbezaan mereka. Ada orang kafir yang boleh diperangi, ada orang kafir yang zimmi, yang menuntut keselamatan daripada kerajaan Islam dan sebagainya. Maka iaitu Al-Quran itu bukan difahami secara zahir, akan tetapi ada ilmu yang perlu, ilmu-ilmu alat yang perlu ada agar supaya kita dapat memahami Al-Quran itu dengan betul. La ilaha illallah. Naam. Diceritakan bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok ini yang berpegang kepada Al-Quran sahaja. Jadi dia kata apa? Dia kata zakat ini hanya wajib di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, zakat ini dah tak wajib. Oh, macam tu. Mana dalil dia? Dia ambil dalil daripada Al-Quran. Lagi hebat, yakni dia menunjukkan dalil tak wajib zakat selepas zaman Rasulullah daripada Al-Quran itu sendiri. Apa dalil dia? Dia ambil dalil daripada Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta daripada orang kaya itu untuk disedekahkan, untuk dibersihkan, yang mana apabila diambil harta itu daripada mereka, ianya akan mensucikan diri mereka dan dapat mensucikan harta tersebut. Wasalli alaihim, dan berdoalah kamu kepada mereka, iaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat, kerana doa kamu membawa ketenangan kepada mereka. Maka orang-orang yang salah faham ni dikata apa? Allah perintah kepada Nabi Muhammad sahaja. Ini perintah diambil duit daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin sebagai zakat. Itu perintah kepada Rasulullah sahaja, bukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar minta duit zakat, khalas, aku tak nak bayar. Sebab apa? Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada orang lain. La ilaha illallah. Akan tetapi sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di waktu Islam, bahkan daripada zaman sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Bukan hanya daripada itu, bahkan daripada kecil telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau ada orang yang salah faham dalam memahami daripada Al-Quran ini, maka Sayyidina Abu Bakar sanggup untuk berperang dengan mereka dan diperangi mereka itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau walau muni'u iqalan, yakni kalau mereka menghalang daripada nak bagi tali kendali unta, iaitu tali yang mengikat unta itu, yang dia unta yang kena zakat, maka tali itu pun kalau dia orang tak nak bagi, aku akan perangi mereka, kerana zakat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan salah satu contoh bagaimana seseorang itu mungkin boleh salah faham kalau mereka tidak mempunyai ilmu alat dan hanya ingin mengambil daripada Al-Quran secara direct, secara yakni terus mengambil daripada Al-Quran. La ilaha illallah. Begitu juga ada satu lagi contoh di dalam Al-Quran yang disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kamu berada dalam keadaan janabah, maka hendaklah kamu membersihkan diri kamu dengan mandi wajib. Nah, kalau kamu berada dalam janabah, hendaklah kamu mengeluarkan diri kamu daripada keadaan itu, iaitu dengan mandi wajib. Kemudian Allah berfirman, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan, kalau kamu tak mendapati daripada air, maka hendaklah kamu bertayamum. Tapi kadang-kadang orang membaca satu ayat, dia tak baca habis. Dia baca ayat separuh jalan. Dia belajar dengan guru alif ba ta sa jim, lepas tu guru dia dah meninggal dunia. Macam cerita Piramli, dia belajar separuh jalan je. Dia tak sempat nak habis. Walhasil, jadi dia tak baca, dia tak memahami ayat itu secara keseluruhan. Dia hanya ambil bahagian yang pertama, bahagian yang kedua itu ditinggalkan. Jadi apa jadi? Bila ada satu sahabat Nabi SAW yang mempunyai luka di bahagian kepala, jadi dia bertanya kepada sahabat ni. Seorang sahabat Nabi, dia ada luka dekat kepala dan dia berada dalam keadaan janabah yang perlu mandi. Jadi dia kata, apa yang perlu aku lakukan? Kalau kepala aku kena air, ianya akan memudaratkan aku. Tapi aku berada dalam janabah, apa yang perlu buat? Jadi dia pun tanya sahabat yang kurang ilmunya terhadap agama, ataupun bertanya kepada orang ni yang mana dia tak faham secara sempurna, sehingga dikatakan tidak apa-apa terjadi, kamu kena mandi. Dia tak faham yang kalau tak ada air, ataupun kalau ada air tapi air itu akan memudaratkan, maka boleh tayamum. Maka dia perintahkan orang ni untuk mandi. Maka orang ni pun mandi, sahabat ni pun mandi, sehingga orang ini terbunuh ataupun meninggal dunia kerana kepalanya tu kena air, dan air itu memudaratkan kepada kesihatannya. Jadi apabila perkara tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, qatalahu Allah. Orang yang memberi fatwa itu telah membunuh kepada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memusnahkannya ataupun menghukumnya. Sebab apa? Sebab dia menjawab perkara-perkara ataupun hukum hakam itu sesuai dengan kefahamannya tanpa merujuk kepada ahlinya. La ilaha illallah. Naam. Jadi pembelajaran Al-Quran ini ada proses-proses dia.
Yang ini mula, terutamanya kita yang bukan orang Arab, hatta orang Arab pun perlu ada proses untuk mempelajari daripada Al-Quran. Mula belajar daripada alif batanya, huruf-hurufnya, kemudian daripada tajwidnya, kemudian daripada bacaannya, kemudian daripada yang ini baca kalau boleh dengan guru yang bersanad, baca khatam Al-Quran itu dengan guru yang bersanad, kemudian dibaca, difahami daripada perkataan-perkataan Al-Quran dan terjemahan Al-Quran, dan kemudian sedikit demi sedikit naik sehinggalah seseorang itu mempunyai kefahaman yang sempurna dan benar di dalam Al-Quranul Karim. La ilaha illallah. Dan disebabkan itu kita perhatikan bahawa imam-imam mazhab ini yang mana sudah mempelajari daripada ilmu-ilmu alat yang ini dan berusaha bersungguh-sungguh sehingga usaha mereka itu membuahkan hasil. Apa hasil dia? Hasil dia mereka dah pelajari apa ilmu-ilmu yang perlu mereka pelajari dan berusaha bahkan berterusan dalam mendalami ilmu tersebut. Belajar, mengajar, belajar lagi, mengajar lagi sepanjang hidup mereka. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan mereka itu untuk memahami dengan kaedah yang sebenar daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hasyallah, ya ini maha suci Allah Subhanahu Wa Taala untuk membiarkan Al-Quran ataupun membiarkan firman-Nya ataupun sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disalahfahami. Ya ini Allah yang telah menurunkan Al-Quran pasti akan menjaga daripada Al-Quran tersebut. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya, memeliharanya daripada distortion ataupun daripada disalahfahami ataupun diubah suai. Naam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara daripada kalimat-kalimat Al-Quran, memelihara daripada ayat-ayat Al-Quran, memelihara daripada makna-makna Al-Quran, dan salah satu cara dipelihara makna daripada Al-Quran itu adalah dipelihara daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis Nabi itu merupakan penerangan kepada Al-Quran, dan juga yang memelihara daripada, yang memahami daripada Al-Quran dan Sunnah ini adalah para ulama. Maka dipelihara juga ulama tersebut. Bukan hanya dipelihara ulama itu sahaja, bahkan dipelihara kefahaman ulama itu terhadap Al-Quran dan Sunnah, agar supaya mereka dapat memahami, yang ini bagi mereka-mereka yang benar-benar mempelajari daripada ilmu agama, bagi mereka-mereka yang benar dalam mendampingi daripada para ulama sebelum mereka yang mempunyai kefahaman yang benar terhadap Al-Quran. Maka ini merupakan salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala memelihara daripada syariah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga segalanya yang terkait dengan Al-Quran. Dijaga hurufnya, dijaga bacaannya, dijaga maknanya, dijaga penerangannya iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijaga para ulama yang menghafalnya, yang menghafal hadis, yang menghafal Al-Quran, yang mengajarkan hadis, yang mengajarkan Al-Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah orang-orang yang anak-anak mereka itu dipilih untuk menghafal daripada Al-Quran, yang menghafal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hakikatnya mereka telah meletakkan penjagaan anak mereka itu pada jagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih anak-anak kita, cucu kita, zuriat-zuriat kita ini untuk menjadi daripada orang-orang yang membantu, yang berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebarkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dipilih mereka untuk mempelajari daripada Al-Quran, dipilih mereka itu untuk mempelajari daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipilih mereka ini untuk duduk bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang mempunyai ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad meriwayatkan satu hadis yang berbunyi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah. Ya ini akan ada sekelompok daripada umat aku yang menzahirkan kebenaran, yang mana tiada akan membahayakan mereka bila datang ditentang oleh orang. Ya ini mereka ini tidak takut tentangan daripada orang lain. Ya ini kerana mereka mengetahui bahawa mereka berada di atas kebenaran.
dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berada di atas kebenaran itu pada hakikatnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebenaran tersebut. Dan setiap zaman itu akan ada orang yang dipilih oleh Allah untuk memelihara akan kebenaran tersebut, walau sejauh mana kejahatan bermaharajalela, walau seteruk mana kemungkaran ini memenuhi daripada bumi, pasti akan ada orang yang zahir untuk membantu daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad menyebutkan tentang hakikat para ulama ataupun sifat-sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka mempelajari daripada ilmu agama, kemudian mengamalkan pula dengan ilmunya semata-mata kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dipelajari ilmu tersebut, diamalkan ilmu tersebut, disebarkan ilmu tersebut, tidak ada niat lain kecuali untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu berzuhud pada mata benda dunia. Yakni perkara-perkara dunia itu tidak melalaikan mereka daripada tujuan asal mereka, iaitu perkara-perkara dunia itu tidak menghalang mereka daripada istiqamah di jalan kebenaran, istiqamah dalam melakukan perkara-perkara yang fardu, istiqamah dalam melakukan perkara-perkara sunat, istiqamah dalam membaca Al-Quran, istiqamah dalam menjaga daripada zikir-zikirnya, istiqamah dalam memelihara hati ini daripada tertipu dengan perkara-perkara dunia, tertipu daripada hasutan-hasutan syaitan. Dan tiada akan melalaikan mereka perniagaan dan perjualbelian daripada mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai da'i sentiasa mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini, mereka inilah orang-orang yang khawas, iaitu orang-orang yang special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang agak sukar sekali mencari orang yang dapat memenuhi kategori ini, sehingga ramai ahli-ahli agama yang terulung mengatakan bahawa orang yang menempati sifat ini sudah tidak ada lagi, bahkan mereka itu ada di antara mereka. Pada hakikatnya orang-orang saleh seperti ini ada, akan tetapi terkadang mereka ini ditabirkan, yakni Allah Subhanahu wa taala menutup mereka ini dengan tabir kemuliaan sehingga tidak dilihat oleh orang-orang awam. Yakni kerana apa? Kerana kita berada di zaman yakni ramai orang yang menjahili ataupun orang-orang yang yakni Allahumma salli ala Muhammad, yakni sesuka hati untuk mengatakan perkara-perkara yang buruk kepada para ulama, orang-orang yang dinisbahkan kepada agama, orang-orang yang digunakan anggota tubuh badan mereka itu untuk melakukan daripada perkara-perkara agama. Ini sama ada niat dalam hati mereka itu baik ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Tapi selagi mana zahir mereka itu disibukkan Allah dengan melakukan kerja-kerja agama, perlu untuk kita menghormati mereka. Perlu untuk kita menghormati mereka. Apatah lagi orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, zahir mereka dan batin mereka itu hanya menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang special ini merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada orang yang berburuk sangka dengan mereka, yang mereka cari pasal ini bukan dengan mereka, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ramai orang yang tak erti, yakni tidak beradab dengan pandangan mereka terhadap kekasih-kekasih Allah, tidak beradab dengan lidah mereka kepada kekasih-kekasih Allah, maka kekasih-kekasih Allah ini dilindungi Allah, ditabirkan oleh Allah agar supaya mereka ini tidak mudah dilihat, tidak mudah dikenali. Sebab apa? Sebab kalau orang-orang biasa yang tidak beradab dengan pandangan dan lidah mereka ini mengatakan perkara yang buruk kepada kekasih-kekasih Allah, maka pasti hukuman Allah itu sangat cepat kepada orang-orang seperti ini. Dan disebabkan itu nampak pada zaman kita ini macam dah berkurangan orang-orang saleh. Tapi padahalnya martabat-martabat orang saleh itu sentiasa ada selagi mana adanya Al-Quran. Selagi mana adanya Al-Quran, selagi itu martabat-martabat keimanan, martabat-martabat keyakinan, martabat-martabat sadiqin, orang-orang yang jujur ini sentiasa ada dan sentiasa dipenuhi oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah. Naam. Dan menyelubungi mereka dengan benteng persembunyian disebabkan kelalaian orang-orang yang khusus dan ketiada perhatian oleh orang-orang awam. Barang siapa yang mencari mereka dengan benar, insya-Allah tiada susah untuk menemui seorang daripada mereka. Maka orang-orang saleh ni pada hakikatnya ada. Tapi yang benar-benar nak duduk dengan orang saleh, maka akan dijumpakan mereka ini dengan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, duduklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Maka tidak ada perintah Allah kalau orang tu tak ada. Yakni Allah tak akan perintah benda yang lara, benda-benda yang tak ada. Maksudnya pada hakikatnya selagi mana Al-Quran itu masih ada bersama kita, maksudnya orang-orang sadiq ni masih ada lagi bersama kita. Cumanya tinggal kita sahaja kena bersungguh-sungguh untuk mencari mereka. Dan salah satu asbab untuk berjumpa dengan orang-orang saleh, jalan pertama ataupun first step untuk nak melihat mereka ini adalah dengan kita berbaik sangka dengan semua orang. Jalan pertama adalah untuk kita berbaik sangka dengan semua orang yang berada di sekeliling kita. Bahkan kita rasa kita ni yang buruk, kita yang teruk, akan tetapi orang ramai yang berada di sekeliling kita baru orang-orang yang baik. Barulah mungkin kita akan dijumpakan dengan orang-orang yang memang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Dan cara yang kedua, kata ulama, untuk kita berjumpa dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di bulan Maulid ini memang bulan untuk memperbanyakkan selawat. Dan kalau kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah, pasti kita akan dijumpakan dengan orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan kalau kita beruntung, kita akan dapat didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan matlamat utama kita. Kalau boleh kita jadikan kita punya aim, kita punya matlamat tahun baru, norma baru ini adalah bagaimana kita dapat dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau benar niat kita untuk mendekatkan diri dengan Rasulullah, kita akan didekatkan kepada orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, mungkin saja ada orang bertanya, adakah para ulama itu maksum sehingga kita perlu untuk mengikuti segala apa yang dikatakan oleh mereka dan sebagainya. Adakah para ulama itu terselamat daripada buat salah? Yang ini kita mengatakan bahawa ulama itu tidak maksum. Bukanlah mereka itu sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan, tidak melakukan dosa. Akan tetapi kesalahan itu ada dua jenis, iaitu para ulama, kalau mereka itu sudah mempelajari daripada alat-alat agama ataupun cabang-cabang agama, dan kemudian mereka diizinkan untuk berijtihad, mengeluarkan daripada hukum-hukum agama. Jadi kalau dia berusaha, yakni sedangkan memang dia ada ilmu dan berusaha untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, kalau hukum yang dikeluarkan itu betul, maka dia akan dapat dua pahala. Satu pahala sebab usaha dia untuk mengeluarkan hukum, menggunakan akal fikiran dia, bersusah payah dan sebagainya untuk mengeluarkan hukum yang bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua tu, diberikan ganjaran sebab usaha dia. Jadi dia diberi ganjaran sebab hukum tu betul dan sebab usaha dia untuk mengeluarkan hukum yang betul. Adapun kalau para ulama mungkin tidak benar, conclusion dia terhadap satu hukum tu tak benar, masih lagi dia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha dia. Yakni dia berusaha untuk mempelajari daripada ilmu agama dan cabang-cabang agama sebaik mungkin, dan kemudian dia berusaha untuk mengeluarkan, untuk mendapatkan daripada pendapat yang terbaik terhadap salah satu hukum. Katakanlah kalau dia salah pun, kesalahannya dimaafkan sebab dia memang ahlinya. Adapun orang-orang yang bukan ahli, kalau dia cuba nak mengeluarkan hukum, cuba nak mengeluarkan fatwa, orang-orang macam ni yang berbahaya. Sebab apa? Aslan dia bukan ahlinya. Dia tidak mempelajari daripada cabang-cabang agama, dia tidak mengetahui cara untuk mengambil hukum hakam daripada Al-Quran, tidak duduk bersama orang-orang yang mahir dalam mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalaupun dia pendapat dia tu betul seperti apa yang dikehendaki oleh syariah, masih lagi orang itu salah. Sebab apa? Sebab aslan dia tak belajar. Dia pandai-pandai
just nak main teka je, tapi teka dia tu betul, pun masih dia salah walaupun tekaan dia itu betul. Dan juga orang-orang yang tidak mempelajari daripada ilmu agama ataupun cabang-cabang agama, kebanyakan kesalahan mereka ini apabila mereka menyalahkan para ulama. Ini perkara yang sangat penting. Ya, ini jangan sekali-kali orang-orang kita lah, orang-orang yang tidak berilmu ni cuba nak menyalahkan para ulama. Iaitu kalau ulama itu salah, akan ada ulama lain yang akan menegur. Tapi bukan tugas kita untuk menyalahkan para ulama. Bukan tugas kita. Yang ini perlu untuk kita menjaga lidah kita ini daripada mengatakan perkara-perkara yang buruk terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga daripada ilmu-ilmu dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Kerana para ulama ni memang tidak salah, yakni tidak lari daripada melakukan kesalahan. Yang maksum, yang dipelihara oleh Allah daripada kesilapan hanyalah para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan seseorang itu dikira sebagai para ulama, sebagai orang alim apabila dia diiktiraf oleh guru-gurunya ataupun diiktiraf oleh ulama-ulama yang berada di zamannya. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, ini akan ada sekumpulan ulama yang berada di atas kebenaran. Maka ulama-ulama yang berada di atas kebenaran ini, apabila dia mengiktiraf salah seorang daripada ahli di zamannya itu sebagai orang yang alim, maka itu yang pada hakikatnya itu merupakan sertifikat, itu merupakan sijilnya. Bukan sijil yang dikeluarkan di universiti dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya para ulama yang berada di atas kebenaran apabila membenarkan ataupun mengiyakan daripada kealiman, daripada keilmuan seseorang, itulah pada hakikatnya daripada pengiktirafan. Ataupun dia diiktiraf oleh guru-gurunya, daripada guru-guru yang mengajarnya. Apabila guru-gurunya mengiktirafkan, barulah dia dikira sebagai seorang alim, seperti mana yang berlaku kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada umur 15 tahun. Selepas mendampingi daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, sekarang kamu boleh mengeluarkan fatwa. Apabila gurunya mengizinkan kepada dia, maka itu merupakan satu syahadah, satu sertifikat daripada guru kepada anak murid tersebut. La ilaha illallah. Naam. Jadi basically perbahasan pada hari ini dan pada pengajian yang lalu ini terhadap perihal Al-Quran dan Sunnah adalah agar supaya kita jangan tergelincir daripada Al-Quran dan Sunnah, jangan tergelincir daripada kefahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sampai kita merasakan bahawa kita ini tidak memerlukan daripada para ulama, dan rujukan kita terhadap akidah, rujukan kita ada dua, iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Rujukan kita dalam bidang fiqah adalah iaitu untuk kita Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi secara keseluruhannya, secara umum ada 4 ulama yang mu'tabar, yang diiktiraf untuk kita untuk diikuti ataupun untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka ini dan 2/3 daripada umat Islam di seluruh dunia berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kebanyakan para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas satu jalan, maka itulah jalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang mengatakan, oh itu salah, ni salah, kenapa nak ikut imam tu, imam ni, aku nak, maka kita tahu bahawa mereka itu merupakan orang-orang yang waliyadzubillah salah kefahaman mereka ataupun kurang kefahaman mereka atas perkara-perkara yang benar. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mempunyai kefahaman akidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti daripada mazhab yang mu'tabar, iaitu mazhab Imam Abu Idris Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita atas kebenaran sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha dengan kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkati diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita di bulan Rabiul Awal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang terdekat. Amin Allahumma amin fi khairin wa afiyah.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.